Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfir lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita masih lagi dapat bersama meneruskan perjalanan di dunia yang fana ini, ya Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya ni kita terus mengingati Allah, terus menghambakan diri kepada Allah daripada segala jenis ibadah-ibadah yang telah diwajibkan ke atas kita. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kita meneruskan kita punya live ni, jadi satu kitab tu dah habis saya baca, ya. Kitab kecil tu dah habis. Jadi sekarang ni saya ingat saya nak sambung balik kita punya himpunan kisah dakwah satira ni. Ni kita boleh sambung lagi lah. Dia banyak lagi cerita-cerita yang ada dalam kitab ni, ya. Dan kitab ni adalah kitab yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Jui bersama Ustazah Husna Hassan lah, ya. Jadi saya ingat saya baca itulah. Saya planning untuk membaca Sirah Nabi, ya, Sirah Nabi. Kitab yang telah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Al-Qudri dan ditahqiq dan komen oleh Syamil Ahmad Al-Athar. So jadi benda ni, buku sirah ni saya akan cuba carilah selok dia, mungkin malam ni kita cubalah, ya. Jadi seterusnya untuk petang ni kita teruskan lagi dengan kitab himpunan dakwah satira lah. Okey, sama-sama kita dengarkan untuk satu tajuk petang ni, harga diri yang hilang. Harga diri yang hilang. Seorang saudagar Arab yang sombong sedang bersiar-siar dengan menunggang kudanya yang sangat mahal. Dia bercerita berkenaan dengan cerita daripada negara Arab ni, ya. Ada seorang saudagar Arab lah. Dia sombong orang dia. Dia selalu bersiar-siar menunggang kuda dia yang sangat mahal. Dia melalui sebuah bandar sambil mempamerkan jubah dan perhiasan yang mahal. Orang kaya. Tiba-tiba lalu sekumpulan tentera berkuda dengan laju dan berlanggar dengan dia. Dia lalu kat kawasan bandar tu, tiba-tiba ada kawasan ada sekumpulan tentera lah, tentera lalu kat situ dan melanggar dengan dia. Dia terjatuh terjelepuk. Seorang tukang sapu datang menolongnya. Tuan sudah jatuh, kata tukang sapu itu. Aku tidak jatuh, hanya jubahku yang jatuh. Tapi tuan benar-benar telah jatuh, kata tukang sapu itu lagi. Kau ni bodoh sungguh lah. Aku tidak jatuh. Yang jatuh ialah jubahku. Cuma kebetulan badanku berada dalam jubahku ini. Tengok dia cakap pun macam apa-apa je, kan. Dia menoleh ke arah kudanya. Kudaku yang mahal. Kuda itu telah patah kaki, katanya apabila melihat kudanya terbaring sebelah. Tuan, tangan tuan telah tiada, ujar seorang tukang sapu itu sambil menunjukkan tangan kanan saudagar itu telah kudung dan berlumuran darah akibat kemalangan itu. Barulah saudagar itu tersedar yang tangannya telah kudung. Mana pergi cincin permata di tanganku? Dalam keadaan macam itu pun, orang kaya, seorang saudagar kaya ni, dalam tangan dia dah kudung macam tu pun dia masih bertanya tentang dia punya cincin. Nampak sangat orang tua ni memang masalah, kan.
Masalah betul. Dia sepatutnya apa ni, dia melihat diri dia tu dah dalam keadaan tercedera macam tu, dia sepatutnya tengok keadaan diri dia lah kan. Tapi dia tidak macam tu pula kan, sedangkan dia dah dalam keadaan yang teruk lah. Tapi sebabkan oleh sebab dia perangai dia yang sombong tu kan, tingkah laku dia yang sombong, bongkak, dia tidak mahu, tak macam taklah seolah apa ni lah, tak mahu dia menceritakan tentang dia punya kehebatan tu. Orang kaya ni tak nak mengakui. Sebab apa? Sebab orang yang tanya, orang yang bercakap kepada dia tu orang yang miskin, orang yang sapu, tukang sapu bandaraya. Lagilah dia tak nak layan. Pada hakikatnya dia dah teruk sangat, dia kena langgar dengan tentera tu. Ialah segelumpukan tentera dengan senjata apa semua. Bila kita lalu depan dia, memanglah menghalang laluan dia. Dia orang mungkin dalam satu misi, nak pergi berperang ke, nak pergi mana, tiba-tiba awak lalu menghalang perjalanan. Jadi dia orang kasih clear je, pancung-pancung je kan, nak memastikan perjalanan dia orang tu okey, laju. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Dia ni lain, dia masih lagi keras kepala lah dengan orang tukang sapu tu tadi. Jadi kita tengok di sini tuan-tuan, apakah pengajaran yang kita boleh ambil. Kita tengok apa yang pengarang kitab ni tulis. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni berkenaan dengan saudagar yang sombong ini. Ramai orang merasakan harga dirinya terletak pada barang-barang berharga yang dimilikinya. Tengok. Ramai orang ni, ramai tak sedar diri kan. Dia merasakan harga diri dia terletak kepada pakaian dia, kepada perhiasan dia, pada apa yang kereta yang dipakai, contohlah. Tapi ini dalam ni dia kuda yang dipakai. Kuda tu kuda yang mahal. Hebat kuda dia kan. Dan dia memakai jubah yang hebat. Jadi dia rasa harga diri dia tu tinggi besar lah. Bila orang miskin seperti tukang sapu bandaraya tu tegur dia tak nak ngaku lah. Padahal hakikat dah tangan kudung dah. Tangan dah kudung dah tu. Orang nampak, tukang sapu tu dah nampak tapi tak mengaku lagi. Padahal harga diri letaknya pada akhlak mulia. Padahal harga diri itu terletak pada kita punya akhlak mulia dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika harga diri kita terletak pada barang-barang berharga yang kita miliki, maka siapakah kita apabila barang-barang berharga itu musnah? Kalau kita meletakkan kita punya harga diri ni kepada kita punya harta benda, kalau barang-barang tu dah rosak, kena curi, kena rompak, musnah, kita nak jawab apa? Kita nak mengatakan apa? Maksudnya kita tak ada harga diri pada ketika itu. Kalau kita meletakkan harga diri kita kepada harta benda macam tu. Jadi tuan-tuan, janganlah kita letakkan harga diri itu, harga diri kita pada harta benda yang kita ada, pada pakaian kita, pada perhiasan kita, pada rumah kita, pada kereta besar kita. No, bukan macam tu. Itu sebagai apa? Sebagai kita punya pemakaian hari-harian je. Dia tidak represent kita punya harga diri. Harga diri adalah kita sendiri, takwa kita kepada Allah Ta'ala. Perbezaan antara orang-orang umat Islam ni adalah di sisi Allah apa dia? Takwa kita. Macam tu. Perbezaan takwa tu yang membezakan antara seorang dengan lain. Mudah-mudahan kita dapat sikit cerita lah. Kita dapat sedikit pengajaran daripada cerita yang pertama ni. Okey, kita teruskan lagi. Kita teruskan ke cerita yang kedua. Tajuk dia akibat terlalu dekat. Apa itu? Apa cerita dia? Mari kita sama-sama baca. Seorang penjual telur sedang sibuk di kedai dia. Ni cerita seorang penjual telur. Sedang sibuk di kedai dia.
Seorang pelanggan yang sedang memilih telur ingin menguji kebijaksanaan si penjual telur. Oh ya, ada pula. Ada dia punya customer ni, seorang customer ni dia cuba nak menguji kepandaian lah. Dia nak ujilah kebijaksanaan penjual telur tu. Dalam diam, dia mengambil sebiji telur dan digenggam di dalam tangan dia. Dia ambil sebiji, dia genggam dalam tangan dia. Lepas tu dia cakap dekat peniaga telur tu, jika awak bijak, cuba teka apa yang ada di dalam tangan saya ini. Macam tu pula. Kan? Jadi ditanya dengan tuan kedai tu lah. Dan sambil menunjukkan tangan yang digenggam tu. Kalau kamu pandai, kamu teka apa yang ada dalam genggaman saya ni, kata dia kan. Cuba berikan aku bayangan. Pinta penjual telur tu. Jadi penjual telur tu tak perasan lah masa dia ambil telur tu, yang digenggam tu. Jadi dia tak perasan. Jadi dia pun cakap lah, kau bagilah hint kat aku, kau bagilah bayangan apa barang yang ada dalam tangan kau tu, kan? Lepas tu dia kata benda ni berbentuk seperti telur, ujar pelanggan. Dia kata seperti telur dalam genggaman aku ni. Lagi apa bayangan lain lagi? Warna dia seperti telur. Apa punya jenis hint ni kan yang dia buat ni. Lagi jawab penjual telur lagi. Pelanggan tersebut menggeleng-gelengkan kepalanya lantas berkata, belum cukup lagi. Baiklah, jika dimasak rasanya seperti telur. Macam lawak aja siapa ni pelanggan ni. Benda ini cair di dalam keadaan biasa, tetapi apabila dipanaskan dia menjadi pepejal. Penjual telur tu masih terpinga-pinga. Tolong berikan lagi bayang yang lebih hampir kepada yang telah dibagi tadi tu kan. Dia tak dapat bayangkan. Yalah, dia hari-hari duduk kat niaga telur kan. Jadi bila orang tu datang tunjukkan dalam tangan dia apa, dia tak terfikirlah benda tu telur kan. Dan kawan tu pun bagi macam telur lah, saiz macam telur, bujur macam telur. Lepas tu dia kalau sebelum dia rebus, dia di dalam dia cair, bila dah rebus dia pejal kan. Dan di dalamnya ada secair yang berwarna putih dikelilingi oleh warna kuning. Dia bagi hintnya tu. Setelah berfikir panjang, penjual telur tu menjerit, aku tahu jawapannya. Ini pasti sejenis kuih. Yalah, dia pun tak sangka lah kawan tu nak genggam telur dalam tangan dia kan. Pelanggan tu masih menggeleng-gelengkan kepala. Lantas membuka tenggang. Lepas tu dah kawan tu dah banyak teka tak betul kan. Jadi dia pun membuka genggaman tangan dia tu. Dia buka genggaman tangan dia tu, maka nampaklah telur. Hanya sebiji telur. Apa lagi? Geleng kepala. Apa ni peniaga telur tadi. Macam cerita ni macam sesuatu yang tak berapa cantik lah kan. Kita tengok apa pengajaran dia. Kita tengok apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ni tadi. Pelanggan tu datang ambil telur tu, dia genggam, dia tunjuk kat tukang yang jual telur tu. Apa yang ada dalam tangan saya? Dia suruh tukang penjual telur tu teka. Dia kata tuan peniaga telur tu pun tanyalah, kau bagilah hint, kau bagilah sikit-sikit dia punya hint-hint dia. Bayang-bayangan dia. Aku baru boleh aku teka. Kalau kau tak bagi, macam mana aku nak teka? Mana aku nampak dalam tangan tu? Okey, dia macam telur. Lagilah peniaga telur tu terus tak ingat, tak tahu benda tu telur. Dia rasa macam telur. Di dalam dia cair, bila rebus jadi keras. Betul lah, kalau buat benda tu memanglah telur. Tapi disebabkan orang peniaga ni, dia memang peniaga telur, dia tak sangkalah benda tu akan diambil oleh pelanggan tu untuk tanya dia macam tu. Jadi kita tengok apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni. Manusia sering jadi buta. Manusia sering jadi buta sebab dia hari-hari dia mengadap telur tu. Dia sering jadi buta dengan apa yang terlalu hampir dengan diri dia. Jadi dia tak sangka orang tu ambil telur tu. Dia ingat benda-benda lain yang dipikirkannya. Bila kawan tu cerita sampai orang bagi hint pun benda macam telur apa semua tu. Tapi disebabkan apa? Manusia sering jadi buta. Manusia ni sering jadi buta dengan apa yang terlalu hampir dengan diri dia. Jadi yang meniaga telur tadi ni, dia dah buta. Dia tidak sangka sama sekali pembeli tadi tu akan mengambil telur, meletakkan dalam genggaman itu,
Tanya dia. Dia tak terfikirlah sebab dia duduk menghadap telur hari-hari. Benda yang dekat dengan dia kan. Orang yang paling hampir selalu dipinggirkan. Orang yang paling hampir ni kita selalu pinggirkan. Tuan-tuan perhatilah. Orang yang paling hampir selalu dipinggirkan. Tetapi apabila orang sudah tiada, apabila orang tu tak ada, barulah terasa kehilangannya. Tuan-tuan, kita tengoklah dunia sekarang ni, orang yang sekeliling kita. Kalau kita ni seorang yang orang jangan perasan dengan kita ni. Kita ni ada dengan tak ada sama je. Ada dengan tak ada sama je. Orang tak pandang kan. Tapi bila satu hari kita hilang, orang akan tanya, mana pergi si Fulan? Mana pergi si Fulan? Aku tak nampak lah si Fulan. Ya, kerap kali sesuatu yang tidak dapat dilihat bukan kerana terlalu jauh. Yang sesuatu yang tak dapat kita lihat tu bukan benda tu terlalu jauh, tetapi kerana terlalu dekat. Disebabkan oleh terlalu dekat sampai kita tidak nampak. Macam orang yang meniaga telur ni, hari-hari dia meniaga telur. Sampai macam tu sekali dia tak perasan orang tu mengambil telur tu sebagai benda yang dia sorok dalam tangan tu. Macam tu lah tuan-tuan realiti dia. Benda-benda yang dekat dengan kita kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita tak pandang indah pun. Tapi apabila dia hilang, barulah kita tersedar. Macam itulah realitinya. Apatah lagi orang-orang yang susah. Orang-orang yang kerja sebagai biasa-biasa, duduk dalam masyarakat kan, orang tak ambil hal. Tapi bila satu berlaku, hilang ke, dah pindah ke, baru, mana pergi si Fulan? Lama aku tak nampak. Padahal pada masa dia ada tu depan hidung pun tak tanya pun, tak perasan pun. Jadi ambil iktibar lah dari cerita ni. Jangan kita, yang dekat-dekat dengan kita tu kena selalu kita ingat-ingatkan ya tuan-tuan. Jangan kita dah tak ada baru kita sibuk. Dia pengajaran daripada cerita yang tadi lah. Jadi kita kena sentiasa melihat sekeliling kita dan kita kena peka. Jangan kita pilih bulu lah. Jangan pilih bulu. Pastikan semua yang ahli-ahli kejiranan kita tu kita tahu, kita kenal. Tak kira dia berharta ke tak berharta tu, kita kena nilai mereka. Jangan sampai kita memilih bulu, tengok dia susah sikit, depan batang hidung kita pun kita tak perasan kan. Kita duk pandang kawan lain aja, tak nak cakap pun dengan dia. Hindarkan sikap macam tu tuan-tuan. Okey. Cepat juga cerita dia. Okey, kita tengok yang cerita yang ketiga pula. Apa cerita dia? Okey, cerita yang ketiga ni keyakinan diri, berkenaan dengan keyakinan diri. Okey, sama-sama kita baca. Kita akan menang. Jangan gentar, kata seorang panglima perang. Ni cerita dalam panglima perang lah, cerita dalam peperangan lah mungkin ya. Kita akan menang. Jangan gentar, kata seorang panglima perang. Jauh panggang dari api, bilangan musuh 3 kali ganda mengatasi kita, kata seorang pemimpin bawahan dia. Panglima dia cakap, jangan risau, kita akan menang. Jangan gentar, kita akan lawan sampai ke tiasan darah yang tak air. Tiba-tiba ada pegawai bawah kita, tuan, jauh dari api lah tuan, macam tu tuan. Kita ada 1,000 orang je. Kita nak lawan ni 3,000 orang. Macam contohnya macam peperangan Badar kan. 313 orang je. Ya Rasulullah, 313 orang je. Kita nak lawan dengan 1,000 orang. 3 kali ganda tu. Contoh, saya contoh. Jadi pegawai kecil tu cakap macam tu. Betul. Tapi kita ada kekuatan rahsia. Panglima ni memang hebat dia. Dia punya motivasi kepada orang bawah dia tu memang hebat. Jadi kita nak jadi pemimpin kena macam tu tuan-tuan. Kita kena jadi, bila kita jadi pemimpin, kita kena sentiasa positif. Ini yang dilakukan oleh panglima perang tadi. Betul, kita ada kekuatan rahsia. Dalam kekuatan itu kita akan menang. Pandai dia. Dia main psikologi lah. Main psikologi. Apa kekuatan rahsia itu? Panglima besar itu berkata dengan tenang. Dalam perjalanan ke medan perang, kita akan singgah di sebuah masjid. Di situ,
kita akan bertemu dengan seorang imam yang terkenal kesolehannya. Dialah yang akan memberi kekuatan rahsia itu kepada tentera-tentera kita. Wah, itu dia. Dia panglima perang ni dia dah ada connection dengan satu imam yang hebat. Sebelum sampai ke medan perang tu ada satu masjid, kita singgah dekat sana, kita jumpa dengan tok imam tu. Kita tanya dengan tok imam tu. Sesampai saja di masjid berkenaan, panglima besar memerintahkan ketua-ketua tenteranya masuk ke dalam masjid. Selepas solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat 2 rakaat, seorang demi seorang dipanggil ke hadapan mihrab untuk bertemu dengan imam yang dimaksudkan. Jadi itulah yang dibuat oleh panglima perang tadi ni. Jadi bila sampai ke masjid tu, solat tahiyatul masjid, lepas tu solat sunat hajat 2 rakaat, dia arrangekan tentera-tentera dia ni seorang-seorang pergi dekat mihrab kawasan imam tu, jumpa dengan imam tu. Saya akan beri kamu segulung kain yang kecil ini. Tok imam tu kata, saya akan beri kamu segulung kain yang kecil ini. Kamu dikehendaki melekatkan kain ini pada bendera-bendera pasukan kamu. InsyaAllah, Allah akan memberikan bantuannya. Kata imam berwajah bersih dan tenang itu. Imam ni dia macam seolah-olah dia telah berdoa lah. Dia sudah berdoa dan dia membuat satu kain yang kecil, digulungnya dan dibagi ke setiap orang. Kau bawa benda Allah ni, letak dekat bendera kau. Ini adalah rahsia untuk kamu-kamu semua pergi ke medan perang dan untuk kemenangan. Dia kata macam tu. Dan Allah akan memberi bantuan kepada kamu, kata dia. Jadi setiap tentera tadi pun mengambil benda tu, tanpa bertanya sebarang soalan. Semua ketua pasukan tentera yang terlibat berbuat demikian seperti yang dimintakan oleh imam yang tadi. Selepas itu mereka pun meneruskan perjalanan menuju ke medan perang. Jadi ketua panglima pun bawa yang dia punya ketua-ketua kecil ke bawah dia ni. Jom teruskan perjalanan kita ke medan perang. Semua dah dapat semua dah dapat. Dah imam dah bagi semua rahsia-rahsia semua imam dah bagi imam semua dah letak dekat bendera masing-masing kan. Dia orang pun letak semua bendera masing-masing. Dalam peperangan itu setiap anggota tentera berperang dengan begitu semangat. Tentera tu dah berperang dengan begitu semangat. Dia tak ada ingat lagi lah yang mula-mula tadi tu. Ada satu ketua tentera kecil tu kata, jumlah kita kecil. Tuan, jumlah kita kecil. Dia orang 3 kali ganda kita. Dia semua tak ingat lagi dah. Sebab apa? Sebab mereka telah diberi oleh imam tadi satu tulisan dalam kain yang kecil untuk diletakkan kepada bendera masing-masing. Jadi semua dah tak ingat dah kebesaran kelompokan tentera lawan tu. Dia terus dengan bersemangat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan tolong. Dia tadi Tok Imam pun cakap. Allah Ta'ala akan membantu. Jadi, masing-masing begitu takjub dengan kesan kain yang mereka bawa itu. Sebab apa? Sebab tadi dia orang semua jadi berani, jadi hebat apa semua kan. Dia orang menang. Macam peperangan Badar, menang. 313 lawan dengan 1000 orang pun, tentera Islam menang kan. Tapi pada masa yang tentera Islam peperangan Badar tu Nabi adalah kan. Yang mana umat Islam tu semua semangat disebabkan oleh Nabi ada sekali dalam peperangan tu kan. Tapi yang cerita kita baca petang ni sebab apa? Sebab ketua perang tadi sudah bawa dia orang jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam tu dah bagi satu kain yang telah dilipat-lipat. Dia dan berpesan mereka untuk ikat pada bendera masing-masing dan berkata insya-Allah akan datang pertolongan Tuhan Allah kan, akan datang pertolongan. Jadi orang semua tak ada fikir lagi lah yang kekurangan jumlah mereka tu untuk bertempur dengan tentera lawan yang 3 kali ganda besar tu. Jadi lawan-lawan semangat, dia orang semangat, lawan-lawan menang kan, menang. Jadi masing-masing begitu takjub dengan kesan kain yang mereka bawa tu. Apa yang ada pada kain ini? Begitu ajaib kesan dia. Mereka surprise. Takjub, rasa takjub. Tak cakap dengan ketua panglima, apa yang ada dalam kain ni? Mari sama-sama kita tengok. Jadi panglima besar tu cakap, ketua panglima cakap, bukalah. Buka. Tengok apa yang ada dalam tu untuk kita ketahui apanya.
Jadi dia orang pun buka tak ada apa-apa, hanya kain kosong. Kata ketua-ketua kecil tadi, pasukan yang kecil-kecil tadi kan. Lepas tu memang hanya sehelai kain kosong. Jawab Panglima Besar. Panglima Besar dah tahu. Dia dah berbincang dengan imam tu sebelum pergi tadi, dia dah bincang dah. Dengan imam tu, dia sebelum peperangan tu dia dah bincang dengan imam tu. Imam, aku minggu depan akan pergi peperangan. Jadi kemungkinan pada masa tu tentera-tentera kita ni yang lemah-lemah. Jadi aku akan bawa singgah untuk jumpa engkau. Engkau fikirlah apa yang patut engkau buat untuk memastikan mereka ni ada semangat yang tinggi. Jadi Tok Imam tu dah fikirlah. Okey, baik. Aku akan buat macam ni. Kau jangan cakap dekat dia orang tau. Macam itulah perbincangan dengan imam tu. Jadi ketua panglima tu pun, panglima perang tu pun okey. Tak apa, aku tak akan cakap. Aku cuma akan cakap singgah sini dan berjumpa dengan kamu. Dan kamu ada rahsia untuk pergi ke perang. Macam tu. Itulah yang berlaku seminggu sebelum pergi perang tu lah. Ya, memang hanya sehelai kain kosong, jawab panglima. Jadi bagaimana kain ini begitu ajaib? Tanya yang ketua-ketua kecil tadi ni. Kain ini bukan kain ajaib. Dan kita menang peperangan ini pun bukan kerana keajaiban kain ini. Jadi kita menang kerana apa? Ketua panglima tu cakap, kita menang bukan sebab kain ajaib ni. Memang dalam kain ajaib ni pun tak ada tulis apa-apa pun. Tapi kita menang kenapa? Ketua-ketua kecil tanyalah, kenapa kita boleh menang? Kain itu bukan kain ajaib dan kita menang peperangan ini bukan kerana keajaiban kain ini. Kita menang kerana keyakinan kita. Keyakinan kita. Kita yakin menang sebab itu kita menang. Kita yakin nak menang. Dan Allah memberi kemenangan kepada orang-orang yang yakin. Itu dia. Itu dia rahsia dia. Rahsia dia, imam tadi bagi kat dia orang kain yang sekeping kain ni yang digulung ni untuk memberi keyakinan kepada mereka ni bahawa mereka akan ditolong oleh Allah. Kan dia cakap tadi, imam tu cakap. Masukkan kain ini dekat bendera kamu masing-masing dan kamu akan mendapat pertolongan daripada Allah. Kan imam tu cakap. Jadi bila dia orang mendengar imam tu cakap, jadi dia orang punya kepala dah set. Dia tak ada ingat lagi lah akan bertempur dengan tentera yang ramai. Dia cuma ingat Allah Ta'ala akan memberi pertolongan. Jadi semangat dia orang tu lain macam. Sebab tu kalau kita yakin, inilah jadi dia. Bila yakin akan sesuatu, insya-Allah Allah Ta'ala akan membantu. Yakin dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala bantu lah. Ini kita tak yakin. Aku ni boleh menang ke ni? Jumlah sikit ni nak lawan dengan pasukan musuh ni. Boleh ke aku menang ni? Kan? Boleh ke aku menang? Jadi mereka ada was-was, tapi yang ni tak ada was-was. Semua confident aja. Semua confident sebab dia orang dah yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, keyakinan adalah satu kekuatan yang luar biasa. Ingat tuan-tuan, keyakinan kita ni adalah satu kekuatan yang luar biasa. Apabila yakin, insya-Allah akan menang. Yakin dengan pertolongan Allah, apa-apa pun sekalipun tuan-tuan, apa-apa sekalipun. Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, insya-Allah akan berjaya. Keyakinan juga satu kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan lahiriah. Kalau kekuatan lahiriah ni kita tak dapat tandingi dengan keyakinan ni. Tak dapat. Yakin ni dia lain macam. Bila kita datang keyakinan tu, dia punya kekuatan dia punya semangat dia tu, kita akan langgar semua. Lain dia punya semangat yang datang tu lain. Lain. Orang-orang yang yakin akan menggunakan segala sumber yang ada padanya secara maksimum. Sebab dia dah yakin. Kita dah ni Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita. Ya, jom. Ayo semua. Macam semangat kan. Jadi ketua-ketua kecil ni semua, panglima yang besar tu, ayo semua kita serang. Jadi yang belakang-belakang, ayo semua yakin kan.
Semua bergerak pada satu gerombolan yang besar dengan keyakinan yang kuat. Dia tengok yang tengok ramai yang kat depan tu dia tak nampak lah macam tu. Sebab yakin dia langgar je. Ya? Sebab dah keyakinan tu melangkaui ketakutan. Ya? Ketakutan yang mula-mula tadi tak ada lah. Hilang ketakutan tu. Rasa was-was tadi tu semua hilang. Disebabkan oleh yakin. Orang yang yakin akan menggunakan segala sumber yang ada padanya secara maksimum. Apa yang ada lah. Memanglah jumlah dia ada 1,000 orang je. Tapi guna segala-galanya lah. Apa yang ada. Pada masa tu kalau ada pedang, dua pedang dia pegang sekali tu. Dua pedang dia pegang. Kalau dua tombak dia pegang. Sebab semangat dia tidak boleh ditahan. Keyakinan dia atas bantuan Allah tu terlampau tinggi. Manakala orang yang tidak yakin akan mensia-siakan kekuatan yang ada pada dirinya. Orang yang tak yakin pada pada kekuatan diri, habislah. Habis. Dia asyik alamak, kalah lah ni, kalah. Kita sikit aja orang kita ni. Dia orang ada 3 kali ganda. Satu orang kita kena lawan 3. Kan? Dia dah lemah, yakin tak ada keyakinan. Padahal dia seorang yang kuat, yang terhebat. Tapi bila keyakinan tak ada tu tuan, dia boleh jadi condemn. Dia jadi lemah. Dia boleh kalah lah. Bila semangat tu tak ada, keyakinan tak ada, selalunya kalah. Tak kira lah, bukan dalam peperangan saja tuan-tuan. Dalam permainan sukan pun sama. Kalau kita main sukan, kalau bola kan contoh. Kalau pasukan tim tu dia nak lawan dengan tim yang kuat, belum masuk padang lagi dia dah lemah kan. Tak ada keyakinan. Habis. Lauk jadinya. Tapi dekat luar coach sudah bakar. Alah, tim ni sebagai tim macam tim biasa je. Yang selalu kita main tu je. Semua gunakan skill masing-masing. Macam mana yang kita training. Jangan lupa apa yang saya pesan. Kalau macam ni kita guna taktik ni. Kalau macam ni kita guna taktik ni. Ingat benda tu. Kan. Coach dia bagus. Bagi semangat kepada pemain-pemain dia. Jadi kalau permainan berjalan, jadi dia orang masuk dalam padang tu tak menganggap dah pasukan tu pasukan yang kuat. Dia menggunakan skill-skill mereka yang ada. Dia orang boleh menang. Tiba-tiba pasukan yang kuat tadi kalah. Memalukan. Keluar langsung apa, pasukan ni kalah kan. Orang tu besok semua jadi bahan lah. Boleh kalah dengan pasukan level rendah. Tapi di sebalik tu sebenarnya pemain-pemain yang pasukan level rendah ni, pada masa permainan tu mereka menganggap mereka tu samanya level. Sama level, dan mereka menggunakan sepenuh hati. Apa yang ada digunakan pada masa tu. Dan pasukan yang kuat tadi tak boleh nak menahan dia orang punya semangat dia tu. Ada aja dia punya taktik dia. Macam ni dia belok dekat sini, dia lambung bola ke belah kanan. Belok sebelah kanan ditolak bola tengah. Belok tengah ditolak meleret ke depan. Macam-macam dia orang semangat dia jadi tinggi kan. Jadi macam itulah tuan-tuan. Kalau kita ni, kita sendiri pun sama. Kita mesti ada keyakinan diri, dan apa yang kita nak buat tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang Islam. Waalaikumsalam. Hari ni saya baca kisah-kisah dakwah satira. Maksudnya dalam kitab ni dia banyak cerita dakwah. Ini salah satu daripadanya lah. Ya. Jadi ini adalah untuk kita cerita-cerita yang menceritakan cerita-cerita yang boleh dikaitkan dalam hubungan kita dengan Islam lah. Macam mana dia pengarang ni dia buat buku ni, Ustaz Fahrul Muhammad Jui ni dia buat buku ni untuk cerita yang kira macam cerita yang simple-simple, tapi dia mempunyai cerita yang baik di sebaliknya tu. Jadi petang-petang ni saya bacalah sebab kitab yang tu dah habis dah. Malam ni insya-Allah saya akan teruskan dengan sirah Nabi lah, sirah Nabi. 1435 macam itulah. Apa nama buku tu? Nama buku ni Angguk Geleng. Angguk geleng-geleng. Macam inilah Ustaz Fahrul Jui ni kan dia sufi moden. Dia banyakkan kepada ke arah menjadi orang yang macam mana ihsan lah, sifat-sifat ihsan lah. Dia mencerita dia macam tu.
Dia bukan cerita-cerita fiqh, bukan cerita fiqh, dia cerita-cerita yang berkenaan dengan ihsan. Jadi bagus. Bagus kalau siapa ada beli buku ni, untuk saja-saja angguk geling. Angguk geling. Ya. Saya itu hari pun tak baca sangat buku-buku ni. Tapi bila saya buat live ni, bila saya baca sama-sama dengan tuan-tuan, saya pun mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang berlaku di sini. Banyak cerita-cerita yang boleh kita ambil iktibar lah. Sebagai contoh yang cerita tadi, sejak tadi kan. Bila kita ada yakin, kita yakin dengan pertolongan Allah, apa benda pun akan kita lalui dengan tenang dan sabar. Walaupun kita tahu kesusahan ni, tapi disebabkan keyakinan kita tu Allah Ta'ala akan membantu kita. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, kita berusaha dan kita boleh berjaya. Macam tu je sebenarnya. Macam itu yang telah berlaku pada peperangan Badar. Peperangan Badar tu peperangan pertama umat Islam yang mana orang Islam pada masa itu 313 orang. Riwayat mengatakan 313 orang je. Lawan dengan orang kafir Quraisy daripada Mekah lebih kurang 1000 orang. Berapa tu jumlah tu? Ratio 1:3 tu. 3 kali ganda kekuatan kafir Quraisy pada masa tu. Tapi Islam menang. Sebab apa? Sebab pada masa tu mereka mempunyai keyakinan, sebab bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa tu mereka bersemangat. Tengok Nabi sendiri pun turun ni, Nabi pun turun ni, kan? Hidup mati kita ni, hidup anti agama Islam ni, kita kena bersungguh-sungguh untuk melawan kafir Quraisy ni. Kalau tidak, habis lenyaplah Islam pada masa tu. Jadi semua orang positif aja. Positif dan berusaha, sesungguh-sungguhnya berusaha dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala memang membantu pasukan Islam pada masa ketika itu. Sebab doa daripada Nabi sekali. Turun tentera, malaikat membantu. Macam itulah. Ada riwayat mengatakan macam tu ya. Menang. Samalah kita pun. Jadi kalau apa-apa dalam kehidupan kita menghadapi kepayahan, kesusahan, berusaha dan bersungguh-sungguh dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala akan membantu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Itulah kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan orang-orang Islam ni, dia doa, keyakinan, serahkan kepada Allah dan berusaha. Jangan tak berusaha pun problem juga. Serah kepada Allah semata-mata tak boleh. Tak boleh. Kena berusaha. Jadi semangat yang ada dengan usaha yang gigih dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, menang. Berjayalah dalam apa-apa bidang sekalipun. Samalah kalau dalam bidang pelajaran kita belajar kan, untuk dapatkan degree. Kita bersungguh-sungguh belajar betul-betul, study betul-betul, bersungguh-sungguh belajar dan berdoa agar Allah Ta'ala membantu, luluslah kita. Kita lulus dengan baik lah. Kalau setakat lulus gitu-gitu je, kita belum cukup sebenarnya. Belum cukup usaha yang kita lakukan. Tapi kalau lulus, Alhamdulillah lah kan. Tapi di sinilah kita nak menunjukkan keyakinan, semangat yang tinggi dan usaha tu. Bila ada kita buat combination dengan benda ni, kita boleh hebat, boleh berjaya dengan baik. Okey, tolong tekan sikit apa ni screen tu, print screen. Tap screen, tap screen. Tak sampai 1000 lagi like ni. Ya, tolong. Bantu saya sikit. Bagi like sikit, baru ada 200.5 tu. Tap screen tu. Bantu, tolong. Ya. Tolong. Terima kasih. Tekan banyak-banyak kali tu. Tap. Macam tu. Dia baru berderet tu. Cuba dapatkan 1000 tengok. Jadi malam ni kita akan sambung. Saya akan bawa kitab Sirah Nabi. Kita akan baca Sirah Nabi. Jadi cerita Sirah Nabi ni mungkin lama lah. Mungkin cerita Sirah Nabi ni tak tahulah berapa lama. Kita tengok Niha tebal Niha. Niha kitab dia. Kitab ni kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah
karang oleh Syekh Muhammad Al-Qudri. Tahqiq dan komentar oleh Samir Ahmad, orang Singapura. Orang Singapura ni. Kalau siapa yang selalu beli kitab dia tahulah Samir Ahmad ni. Seorang daripada penterjemah daripada Singapura lah yang hebat. Jadi kitab ni adalah karangan Syekh Muhammad Al-Qudri. Jadi saya akan baca lah. Kita akan baca ni, saya ingat lama ni, lama. Lagi-lagi tuan-tuan, baru ada 480 tu. Tekan-tekan lagi. Tekan-tekan lagi like tu. Sambil-sambil tu saya cerita. So, dalam apa ni, sirah Nabi ni, dia akan menceritakan sebelum hijrah, cerita-cerita Nabi sebelum hijrah, ya. Cerita-cerita Nabi tahun pertama hijrah. Waalaikumsalam Abu Syahid. Waalaikumsalam. Jadi cerita Nabi tahun pertama hijrah, lepas tu tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, tahun keempat hijrah dan seterusnya. Sampailah ke tahun ke-10 hijrah. Tahun ke-11 hijrah. Sampai ke tahun ke-11 hijrah, insya-Allah. Kita akan baca sirah Nabi ni. Cerita ni panjang ni tuan-tuan. Dan cerita ni memang akan menangkap hati kita lah. Kalau tuan-tuan suka sirah, datanglah malam ni, dengarlah, dengarlah perkongsian yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan cerita Nabi ini kita kena tahu tuan-tuan. Kita kena tahu sejarah Nabi ni. Bukan sekadar kita tahu Nabi itu sebagai Rasul je. Sebelum jadi Rasul dia Nabi. Kita bukan sekadar itu je. Kita kena tahu banyak berkenaan Nabi ni. Jadi bila kita tahu banyak berkenaan Nabi, jadi kasih sayang kita, kecintaan kita kepada junjungan besar kita ni akan bertambah. Jadi bila kita selawat kepada dia, kita akan rindu pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun akan merasa rindu kepada dia. Kalau kita tahu dia punya cerita dia daripada A sampai Z. Memang kita sebenarnya, kalau siapa yang belajar pengajian Islam, insya-Allah kita tahu secara basic dia, kita tahu Nabi Muhammad tu. Jadi kalau dah kita sekarang ni ada masa kan, kita tambahkan lagi lah. Kita tambahkan lagi. Ada sejarah-sejarah yang kita tak sampai kepada kita berkenaan dengan Nabi Muhammad ni. Kita kena baca kitab-kitab sirah ni. Jadi baru kita ada. Betul Abu Syahid. Kita mesti kena tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya cakap tu. Sunnah Nabi ni kita kena tahu. Tapi kadang-kadang tu ada orang bila dia tengok dia macam dia tak boleh nak ayan sunnah Nabi, dia tinggal. Tak boleh. Jangan macam tu. Saya cakap sunnah Nabi ni tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Mudah je. Dia punya kaedah dia. Yang mana yang kita dapat amalkan, yang Nabi amal, kita buat. Setiap melakukan. Dalam sirah ni, dia kadang-kadang ada yang sirah ni kita tak boleh ambil jadikan dalil. Sirah ni dia macam mana periwayatan dia tu kadang-kadang ada yang tak ada sandaran lah. Dia sekadar riwayah aja. Jadi kita tak boleh ambil cerita sirah ni untuk jadikan sebagai sandaran lah. Sebab dia kadang-kadang cerita dia tu dia riwayah aja. Macam itulah. Macam itulah yang saya tahulah ya. Tak boleh ambil sebagai sumber hukum. Betul. Macam itulah cerita dia sebenarnya. Jadi untuk sirah ni kita ambil perjalanan Nabi, perjalanan hidup dia. Jadi dia tak ada cerita pun benda-benda yang hukum kita nak kena tahu tu, tak. Dia ceritakan perjalanan Nabi daripada kecil macam mana. Macam dalam tadi saya cakap tadi, dia akan ceritakan sebelum hijrah Nabi ni macam mana cerita dia, keturunan dia. Dia ni akan menceritakan, kita ambil ibrah betul. Jadi keturunan apa? Nabi ni keturunan apa? Quraisy. Nabi keturunan Quraisy. Jangan kita kata orang kafir Quraisy jahat kan. Tak, Nabi sendiri adalah keturunan Quraisy. Orang Quraisy ni tuan-tuan hebat, handsome, besar-besar badan, putih-putih, tinggi, cantik. Orang Quraisy. Nabi macam itulah. Jangan tak tahu. Sebab tu kita kena baca sirah ni. Dia tengok sebelum hijrah, keturunan dia macam mana. Dia kena belah dada dia. Saya akan baca nanti. Dia belah dada dia pada masa kecil kan. Lepas tu kematian Aminah mak dia dengan Abdul Muttalib, datuk dia.
Lepas tu dia bermusafir ke Syam. Ni cerita seronok ni tuan-tuan. Cerita seronok. Sirah ni, cerita Nabi ni sebenarnya cerita yang seronok. Cuma kita kena hayati lah. Kena hayati. Kita kena bawa diri kita tu seolah-olah bersama dengan Rasulullah. Ya, betul tu. Jangan cakap. Kenapa tu? Abu Syahid. Ada masalah apa tu? Ada masalah apa tu? Tak boleh nak cakap sunnah. Yalah memang tak, kita tak cakap sunnah pun, kita cakap ni apa? Sirah. Kita menceritakan perjalanan hidup dia. Jadi tak bolehlah kita nak belah dada kita pula. Itu dah kategori macam apa? Kategori macam apa tu? Nabi ni dapat apa? Nabi kalau Al-Quran sebagai apa? Macam tu lah. Yang dibuka belah dada tu semua banyak orang cakap sunnah ni semua Nabi buat. Sunnah apa tu? Sunnah belah dada. Belah dada tu kan malaikat Jibril yang bedah kan. Okey, memang betul lah tu. Sunnah belah dada tu special kepada sebab mujizat. Dia kategori mujizat lah tu. Nabi dia special. Mujizat. Okay, termasuk dalam mujizat lah. Kita ni tak dibelah dada oleh malaikat. Belah dada kita apa? Kita siapa? Kita tak ada siapa-siapa. Tapi Nabi tu adalah Rasul. Betul, itu betul. Orang kata sunnah makan dengan kambing. Sebab Nabi suka makan kambing. Ada bahagian-bahagian yang Nabi suka. Kalau kita makan bahagian Nabi suka, sama lah. Kalau kita setakat makan daging kambing yang bahagian Nabi tak makan tu, kemungkinan tak straightforward lah. Tapi kalau yang mana yang ada bahagian tu kan, saya lupa bahagian mana yang Nabi suka tu, kalau kita makan bahagian yang sama, kita indirectly kita suka macam mana Nabi suka lah. Macam tu je lah. Janganlah lebih-lebih sangat. Aku makan daging yang Nabi suka makan, aku akan masuk syurga. Jangan macam tu lah. Jangan macam tu lah. Kita sekadar kita follow apa yang Nabi suka. Contohnya kalau dalam segi pakaian pun sama juga. Pakaian Nabi suka berpakaian macam mana. Ya betul tu. Sebab tu yang saya cakap tu, kalau kita just lintaskan dalam hati kita tahu Nabi suka makan peha ke? Tak silap saya tak pasti bagaimana peha Okey, Nabi suka makan bahagian peha. Jadi pada masa kita makan daging kambing, bila yang kita dapat tu bahagian peha, kita dalam hati kita terlintas lah, oh ni Nabi dulu suka bahagian peha ni. Aku pun makan juga bahagian peha ni. Kan? Aku ada kecintaan lah kepada Nabi. Macam tu je lah. Jangan lebih-lebih sangat. Jangan lebih-lebih sangat klaimnya. Oh, aku makan peha ni, aku esok akan mati bersama-sama dengan, janganlah klaim macam tu. Solat tak jaga pun. Tu kena faham lah. Kena faham ni correlation dia tu. Di mana keutamaan dia, di mana dia punya priority dia, auliawiyat dia dekat mana kita nak letak. Kena faham lah tu. Itu jasa apa ni yang sunnah yang kecil-kecil sangat. Dia yang kefarduan tu nombor satu. Kefarduan tu. Contohnya solat. Nabi cakap, aku solatlah sebagaimana aku solat. Ikut. Solat sebagaimana Nabi solat. Teruskan. Barulah cantik. Barulah terhebat. Betul tu, semua betul tu Abu Syahid. Betul tu semua tu. Itu semua asas semua. Semua orang kena tahu tu benda-benda tu. Ya. Okey, dah pukul 7 petang dah. Saya rasa setakat ini dulu. Terima kasih dengan like dia. Dapat 1.1. Alhamdulillah. Siapa ada kelapangan malam ni ya, bersama-sama saya, insya-Allah kita akan baca sirah Nabi nanti ya, dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari, yang telah ditahqiq dan komen oleh Samir Ahmad Singapurian ni ya. Jazakallahu khair ya, barakallahu fikum. Okey, saya rasa setakat dulu tuan-tuan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.